Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama dengan saya Dr. Haji Tengku Asmadi dalam InScan Biz Live kita ya. Yang mana alhamdulillah saya telah pun diminta oleh pihak InScan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di FB Live pada malam minggu dan merupakan fasa kedua kita PKP ni, yang mana ialah kadang-kadang kita tak jangka kan, tengah seronok, bisnes tengah berjalan, untung tengah besar ya, pekerja tengah seronok, semuanya tiba-tiba ya, bukan kita saja, satu dunia berdepan dengan wabak coronavirus, iaitu COVID-19, dan tak ada siapa pun yang menjangkakannya, tak ada siapa yang menduga datangnya secara tiba-tiba. Semuanya adalah dalam perancangan dan percaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita nak bincangkan kita nak bincangkan beberapa perkara yang telah saya sediakan, iaitu bagaimana keadaan kita, bisnes kita, sebab ni adalah channel bisnes, FB Live Business. Jadi macam mana perniagaan kita selepas ini, dan kita tahu bahawa bukan saja bisnes besar yang terjejas, tetapi dalam masa yang sama bisnes kecil, SME, Small Medium Enterprise ya, ataupun perusahaan kecil, perniagaan kecil dan sederhana, yang mana ramai yang terjejas. Mungkin kalau kita tengok, kalau kita perhatikan, hampir 40% ekonomi di Malaysia ini adalah sumbangan daripada SME, dan hampir 1 juta pekerja sebenarnya yang bekerja dengan syarikat-syarikat SME seperti mana tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya tak tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi ramai rakan-rakan yang rapat dengan saya yang mana menjalankan perniagaan, mereka mula menawarkan cuti tanpa gaji kepada para pekerja mereka. Okey, maknanya mereka tidak ada pilihan mereka terpaksa menawarkan kerja cuti tanpa gaji kepada para pekerja mereka. Dan ini memanglah, kalau kita dengar, kita rasa sedih ya, kita rasa habis nak buat macam mana ya, sebab kalau kita faham SME ini kebanyakannya, kalau kita mampu, simpanan kita mampu bertahan 6 bulan, itu pun dah kira cukup bagus, sebab kebanyakan perniagaan kecil dan sederhana ini kita telah pun struggle. Saya bercakap dari segi pengalaman ya, sebab saya pun ada 2-3 perniagaan dalam bidang latihan, training, perniagaan produk ya. Jadi kita telah pun struggle sebenarnya dalam 2 tahun kebelakangan ni, yang mana bila ekonomi menguncup, nilai ringgit pun jatuh ya, maka ketika itu kita sudah pun sebenarnya kais bulan makan bulan. Maknanya kita bekerja untuk tampung operating cost operasi kita, bayar hutang, bayar gaji apa semua ni untuk bulan ke bulan, dengan harapan satu hari, satu masa ekonomi akan pulih, dan kita ketika itu dapatlah seronok dan mengaut keuntungan yang lebih besar. Jadi kita struggle, kita bertahan dari sebulan ke sebulan, kita bertahan. Tetapi bila kita bertahan, maknanya kita tak mampu nak menyimpan ya, kita tak mampu nak simpan. Maka bila berlaku saja aktiviti tarik handbrake ataupun brake emergency secara tiba-tiba sebegini, dan pastinya kita tidak ada simpanan yang besar untuk menanggung kos operasi, terutamanya nak bayar gaji, hutang. Kalau katakan kita beli pejabat, kita ada rumah, kita ada kereta, kita bersyukurlah, sebab apabila kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa tak perlu ya membayar apa-apa untuk tempoh 6 bulan, dan bank negara pun telah memberi secara automatik mengarahkan bank-bank komersial untuk tidak menekan kita untuk membayar hutang tu tadi, dan kita rasa lega. Tetapi tidak dengan pekerja-pekerja yang mana mereka juga kita perlu bayar gaji. Jadi kalau katakan
kita tak mampu bayar gaji, maka sebab itulah ramai yang mula memberikan cuti tanpa gaji. Walhal orang-orang mereka pekerja-pekerja yang kita berikan cuti tanpa gaji ni adalah merupakan orang yang penting dalam perniagaan kita. Yang setengah tu mungkin merupakan tonggak kepada perniagaan kita, iaitu orang yang sangat penting, tapi kita tak mampu lakukan apa-apa sebab tak ada maknanya mungkin kalau kita nak pegang dia, kalau kita tak mampu nak bayar gaji dia sebab duit dah tak ada. Ini bukan kita bercakap tentang majikan yang culas, tetapi ini realiti yang memang tak ada duit nak bayar pada bulan 4 dan bulan 5, dia tak tahu dah macam mana nak buat sebab zero income. Okey, baik, tetapi semua perkara akan berakhir. Okey, yang iaitu kita tahu bahawa apa yang berlaku dengan kita ni sebenarnya semuanya akan berakhir. Tak ada masalah yang kekal dalam hidup kita. Dan wabak ni kita tahu dulu-dulu kita pernah ada wabak taun, kemudian datang pula wabak kepialu kan, lepas tu macam-macam sesama burung lah apa. Wabak ni sentiasa datang dan macam-macam jenis wabak, dan kita sentiasa diuji, dan semuanya sebenarnya dia sampai waktu dia akan berlalu. Cuma berapa lama dia nak berlalu tu yang kita tak pasti kan. Mungkin dia mengambil masa, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Kalau kita sama-sama bersatu padu, bersatu padu mematuhi arahan yang diberikan agar kita tak bergerak, duduk di rumah, berkurung di rumah. Kalau semua orang ambil langkah yang sama, insya-Allah kita akan keluar dengan cepat daripada masalah ini. Tetapi kalau ada yang degil, maka masalah ini akan berlarutan dan kita akan semakin berada dalam keadaan yang payah. Jadi insya-Allah kita kena sama-sama fikirkan tentang perkara itu. Okey. Apabila perniagaan kita bermula selepas itu, kan bila bermula balik nanti, buka balik nanti, kita aktif balik dalam perniagaan kita, pastinya kehidupan kita sudah tidak seperti sebelumnya. Perniagaan kita juga mungkin tidak sama dah. Kita berdepan dengan ada yang mungkin terpaksa tutup perniagaannya. Mungkin, saya tak kata semua tutup, mungkin akan ada. Dan saya pasti memang ada pun. Dan mungkin ada yang terpaksa bermula balik seperti mana dia bermula dulu-dulu. Kan? Kalau dulu dia bermula dengan dia suami isteri mulakan perniagaan, mungkin kena mulakan sebegitu balik. Jadi banyak perkara yang mana kalau kita tengok bisnes kalau bermula selepas ini pun banyak yang tidak akan seperti dulu. Malah kalau kita tengok Tony Fernandez, owner Asia pun secara terang-terang dia kata apa selepas ini, dia kata dia terpaksa mungkin memberhentikan pekerja-pekerjanya. Sebahagiannya akan diberhentikan. Bukan pilihan dia, tetapi keadaan yang memaksa untuk mengambil tindakan yang sebegitu rupa. Okey? Baik, jadi hari ini saya nak bincangkan kalau begitu keadaan kita, kalau begitulah keadaan kita, maka apa yang boleh kita lakukan. Ini yang kita nak bincang kan. Jadi macam mana, apa yang nak kita lakukan? Maksudnya tadi, apa cara fikir kita? Sebab kita, bila kita nak bangkit selepas ini, seperti mana yang saya katakan bahawa keadaan dah tak sama dah, maka macam mana kita nak bangkit? Kita kena ubah mindset kita. Mindset ataupun cara fikir. Okey? Misalnya, kalau kita tengok, apabila berlaku masalah, bila kita nak bangkit, dia ada beberapa jenis manusia. Ini yang akan membezakan antara orang itu berjaya ataupun gagal. Iaitu cara dia bercakap dengan diri dia, cara dia berkata pada hati dia, cara dia berfikir tentang masalah, isu ataupun ujian yang datang kepada dia. Bermakna kita boleh lihat, bila kita sebut masalah ni, kita boleh lihat daripada pelbagai sudut. Sebab mindset ni adalah cara fikir yang akan menentukan, pertama dia akan menentukan sikap kita. Yang kedua dia akan menentukan tingkah laku kita. Kan, behavior kita. Dan yang ketiga dia menentukan bagaimana kita bertindak balas. Bertindak balas terhadap individu, bertindak balas kepada satu kumpulan, bertindak balas kepada peristiwa yang berlaku. COVID-19 yang berlaku kepada kita. Bagaimana kita bertindak balas.
Ada orang yang mungkin berkata dalam diri dia secara negatif, dia kata habislah aku, dia kata kalau macam ni macam mana nak berniaga, kan? Kalau dah rugi macam ni susahlah, dia kata. Jadi bila kita mula mengatakan bahawa susah macam mana nak berniaga, kita lupa bahawa masalah ini bukan masalah kita seorang. Masalah ini adalah masalah ramai orang. Kita berdepan dengan situasi tidak ada pendapatan, berdepan dengan situasi tidak ada income. Tetapi ramai di kalangan mereka, masyarakat di luar sana yang mungkin jiran kita, rakan kita yang dah terlebih dahulu mengalami keadaan sebegini. Kita lihat misalnya ketika Malaysian Airlines System kan terpaksa membuang pekerjanya, bukan satu jumlah yang kecil, ramai masa itu. Bermakna kita tengok macam mana pilot turun ke bawah kan, sanggup bawa Grab, sanggup bawa taksi, sanggup berniaga di pasar tani. Mereka terpaksa lakukan sesuatu sebab apa? Sebab nak kena makan. Ini dia, nak kena cari makan. Keluarga di rumah nak kena disuap. Dan ada di kalangan kita juga mungkin tidak lupa macam mana rakan-rakan kita, sahabat atau saudara mara kita yang kena buang apabila utusan Melayu ditutup kan. Beratus-ratus pekerja yang hilang pekerjaan kan. Jadi sekarang kita dapat rasakan bagaimana kepayahan itu. Jadi kita kena bangkit daripada keadaan yang sedang berlaku ni tadi. Baik, kita tengok satu gambar yang saya tunjuk ni. Kalau kita tengok gambar yang ada kat tepi ni kan, cuba tengok. Gambar ni, orang ni dia pandang ke mana? Cuba kita tengok. Dia pandang ke depan ke atau dia pandang ke sisi? Cuba tengok. Ada orang sekali pandang ke? Jangan lama-lama tenung. Lama-lama tenung dia dapatlah tengok macam mana gambar tu dipotong, dikerat. Sekali pandang. Kita nampak dia pandang ke depan ke atau dia pandang ke sisi? Akan ada orang kata, oh dia pandang depan ni. Ada orang kata dia pandang sisi ni. Sebenarnya, apa juga cara kita memandang, tak salah. Itulah kita. Sama ada kita melihatnya dari segi sudut positif ke, sudut negatif ke, sebab apa juga berlaku sebenarnya. Kita sebenarnya adalah orang yang sentiasa mencari sesuatu, mengambil sesuatu daripada sudut pandang, mengambil sesuatu daripada sudut pandang yang menguntungkan kita. Kan? Maksudnya tadi, kalau katakan kita selepas COVID-19 dah selesai, apa juga tindakan sebenarnya kita ambil tu untuk supaya menguntungkan kita. Sama ada menguntungkan dari segi kita nak melabur, kita takut rugi, maka kita tidak melabur. Maknanya perkara tu to secure kita, untuk selamatkan kita. Ataupun kita nak buat pekerjaan, kadang-kadang kita rasa tak yakin, kita tak nak buat sebab kita duk fikirkan bahawa pekerjaan itu mungkin ada sesuatu kerja yang lebih bagus untuk kita. Jadi kita tak rebut peluang tu, kita nak rebut peluang lain. Jadi benda-benda tu banyak bergantung kepada bagaimana kita memandang sesuatu peristiwa itu. Sebab kita boleh pandang daripada sudut pandang mana pun yang kita nak pandang. Okey. Sekarang kita perhatikan, bila kita dah berlaku macam ni sekarang, now, orang berjaya, dia tak melihat apa yang dah hilang. Ini kita kena faham ya. Orang berjaya, dia dah tak fikir dah. Kita tak payah nak buang masa lah, nak merenung tentang apa yang kita dah hilang, apa yang dah kita terpaksa gadai, apa yang kita terpaksa buang, apa kita rugi banyak mana. Benda tu benda yang dah lepas. Okey, benda yang dah berlaku. Kita tak boleh buat apa-apa. Kita meratap sekalipun, dia tak boleh nak buat apa-apa. Malah kita kena faham, ramai orang yang berjaya sebenarnya walaupun selepas muflis. Ada yang dah bankrupt, boleh bangkit balik misalnya kan. Sebab apa? Kalau kita nak meratap masa silam, apa yang dah berlaku, apa yang sedang berlaku, sampai sudah pun kita tak boleh berjaya. Jadi kita kena apa? Kita kena mula memandang ke depan. Bermula daripada now, sekarang, apabila soal perkara dah selesai, okay, kita kena merancang daripada sekarang. Kita tak boleh bila tunggu 2 bulan lagi dah selesai atau 3 bulan lagi lepas raya dah selesai, baru kita nak berfikir apa nak bertindak. Masa tu dah lambat. Sekaranglah masa untuk kita mula merancang, kita mula berfikir, kita mula menjangkakan, kita mula mengatur apa tindakan-tindakan kita. Dia kena bermula sekarang.
Jadi ambil masa yang berkurung sekarang ni untuk merancang, untuk berfikir, untuk atur strategi, untuk buat satu plan baru, ya, untuk dapat idea-idea baru. Sebab sekarang ni kita banyak masa. Sebab bila habis saja masalah ini, ketika itu kita adalah fasa bukan nak fikir. Fasa itu adalah fasa kita bertindak. Kan? Jangan kita duduk tengok bila kita berkurung macam ni, kita pun okeylah bila berkurung macam ni, santai, seronok, duduk rumah, main dengan anak kan. Komitmen dah tak ada sangat sebab hutang tak perlu bayar 6 bulan dan sebagainya. Kita relax apa semua, kan? Kita tidak berfikir. Maka bila kita tidak berfikir, maka bila dah habis baru nak fikir, masa tu dah lambat. Jadi kita tidak boleh lambat. Kita kena cepat bertindak. Jadi sebab tu kita kena tengok dari sekarang, baik, apabila masalah ini selesai, siapa kita 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kita mula lihat, kita mula rancang, aku nak jadi orang macam mana. Dan mungkin nanti kalau 10 tahun akan datang, berlaku lagi kemelesetan ekonomi, kita dah tahu dah, kita dah mula menyimpan. Dan kita mula ada duit yang dalam bentuk yang mudah kita tunaikan, kan? Sebab sekarang ni masalah, bila berlaku masalah macam ni, kita ada bangunan, kita ada rumah, yang tu susah nak ditunaikan. Jadi kita mula fikirkan pelaburan-pelaburan yang boleh kita mudah tunai, iaitu cepat kita nak duit untuk masalah kita, selesai masalah kita. Jadi mungkin pengajaran itu ada dengan kita, baik. Jadi kita kena tengok siapa kita daripada sekarang, kita mula merancang apa yang kita nak buat. Baik, kita kena faham. Sebelum saya pergi apa yang kita nak buat, saya nak ceritakan kisah beruang ni. Ni seronok cerita beruang ni. Ada seekor beruang ni. Dia tunggu dekat dekat air, alur air tu kan. Maka dia biasa dapat tangkap ikan. Satu hari dia tangkap ikan, dia dapat ikan kecil. Jadi ikan kecil ni katalah pada beruang ni, dia kata, wahai sang beruang, cuba kau fikir, dia kata, kalau engkau lepaskan aku, nanti beberapa tahun yang akan datang aku akan besar. Jadi masa tu kalau engkau tangkap aku, engkau makan pun kenyang. Sekarang kalau engkau tangkap aku kecil je, tak ada apa dengan badan kau yang besar ni. Maka beruang tu, ikan kata pada beruang. Maka beruang pun kata pada ikan tu, wahai ikan, kata dia, kau tahu tak macam mana aku ni boleh besar macam ni? Ikan kata, mana? Tak tahulah, tak tahu, aku tak tahu. Mari aku beritahu. Aku ni, apa saja melintas depan aku, yang besar aku makan, yang kecil aku telan. Aku ni tak pilih rezeki. Apa yang datang aku syukur, aku ambil. Kan? Aku jenis aku ni tak pilih. Apa rezeki datang, Allah hantar, aku sahut, aku sambar, aku makan. Jadi tak dapatlah ikan tu nak lepaskan diri dia. Dia rasa dia cerdik, tapi beruang tu lagi cerdik. Jadi sebab itu kita, moralnya kita ni selepas ini, ya, ketika kita dah zero income, nak mula balik dan sebagainya, dan kita akan berdepan dengan banyak cabaran. Dan kemudian datang macam-macam rezeki. Memanglah rezeki yang datang tu kita kena menilai. Bukan kita tak perlu nilai, kita perlu menilai. Tapi jangan memilih rezeki. Yang kita nak tak dapat, yang lain datang dulu. Kalau rezeki itu rezeki kita, buat. Jangan kita pilih rezeki. Sebab kejayaan ni kata Calvin Coolidge ni, dia adalah Presiden US yang ke-30. Dia kata apa? Dia kata untuk seseorang itu berjaya, kata dia, yang menentukan kejayaan seseorang itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sikap gigih. Gigih ni macam mana? Gigih ni maknanya kita buat juga, nak juga, jatuh bangun balik. Tak boleh cara pertama kita buat cara kedua, tak boleh cara kedua kita cari jalan yang ketiga. Kita tetap fikir, cari cara. Tak reti nak buat, kita tanya orang. Kan, mengalah tidak sama sekali. Kan, putus asa tak ada dalam kamus pemikiran kita. Ini sikap usahawan yang berjaya. Bukan bakat. Sebab kalau kita kata orang berjaya itu sebab ada bakat, saya beritahu, dalam dunia ini penuh dengan orang yang ada bakat tapi bakatnya disia-siakan. Kalau berjaya itu sebab kita kata orang tu genius, biar saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, di luar sana ramai orang genius tapi pencapaiannya akhirnya biasa-biasa. Rumah pun biasa-biasa, kereta pun biasa-biasa, simpanan pun biasa-biasa, kerja pun biasa-biasa, jawatan pun biasa-biasa, meniaga pun biasa-biasa. Ya kan? Bermakna genius pun tidak menjamin pencapaiannya hebat.
Ataupun kita mungkin kata pendidikan. Ya, dia bolehlah, dia ada PhD, dia bolehlah, dia ada pelajaran, dia bolehlah nak bangkit cepat kan. Dia sekolah tinggi. Tetapi biar saya beritahu, ramai golongan terpelajar yang cerdik tapi tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kena buang kerja misalnya, kan, orang yang ada skill mengurut, skill gunting rambut, skill make up, skill mendandan, dia senyum je. Skill buat kuih, kan, dia senyum je. Dia kena buang kerja, tapi insya-Allah esok dia dah boleh buat satu bisnes baru sebab dia ada skill. Dia boleh berfikir. Tapi orang yang cerdik, yang berpelajaran tinggi, kadang-kadang sekali kena buang kerja, termenung 2 bulan. Termenung ni, nak buat macam mana. Kadang-kadang dengan egonya lagi, takkan aku nak turun jual di pasar tani, takkan aku nak jual di warung, takkan aku nak buat bisnes kecil-kecil. Jadi dia jam. Jadi kita kena faham, kita jangan jadi orang yang sebegitu, tapi kita kena gigih untuk bangkit, kan. Baik, dan kita kena faham juga, setiap kali ada sahaja kita kata krisis ekonomi, setiap kali ada sahaja krisis ekonomi, maka akan lahir jutawan baru setiap kali. Lahir jutawan setiap kali. Siapa jutawan baru yang akan lahir selepas COVID ni? Siapa jutawan baru? Pertama, mereka yang cepat menerima hakikat bahawa hidup perlu berubah, bisnes perlu berubah. Okey, jadi orang yang cepat menerima hakikat ini, dia yang akan dulu jadi jutawan. Orang yang lambat menerima hakikat, meratapi nasib, meratapi keadaan dia, merenung apa yang telah hilang, mereka lambat, mereka akan tertinggal. Okey, jadi sebab itu orang yang cepat menerima hakikat dan dalam masa yang sama dia kena cepat bertindak. Dia kena ambil tindakan, dia kena cepat berubah. Dan dia kena cepat tengok peluang-peluang baru yang muncul selepas COVID-19 ni. Memang banyak peluang-peluang baru yang akan muncul. Jadi, kita kena terima bahawa bisnes kita mesti berubah. Ini mindset kita. Kita kena faham bahawa tak ada dah cara lama, kita kena buat cara baru. Baik, apa perkara yang perlu berubah? Saya dah aturkan 4 perkara yang perlu berubah kepada mereka yang mengikuti Biz Life, Inscan Biz Life ni. Pertama, yang perlu berubah adalah mungkin jenis bisnes kita. Apa yang kita buat sekarang. Okey, apa yang kita buat sekarang. Saya terbaca lama tu, saya lupa nama dia, kisah seorang jutawan di Thailand yang jatuh muflis. Kemudian dia bangkit balik dengan apa? Ubah bisnes. Jual roti, buat meniaga roti, kan? Sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan pengalaman dia, dengan bidang dia dalam bisnes dia sebelum ini. Dia bangkit balik, tukar bisnes, kan? Terutama apabila keadaan ekonomi yang sukar, okey, ada beberapa jenis bisnes yang tidak akan terjejas oleh ekonomi. Pertama, makanan. Sebab walau bagaimana susah sekalipun, orang tetap cari makan. Zaman kita darurat, zaman Jepun dulu pun orang tetap kena cari makan. Cuma susahlah sikit nak cari makan. Tetapi kita kena berfikir bagaimana untuk merebut bukan cari makan, tetapi untuk supply makanan, untuk buat bisnes dalam bidang yang berkaitan dengan makan-makan. Satu. Yang kedua, kesihatan. Ini pun tak terjejas oleh ekonomi. Orang ekonomi jatuh macam mana pun, orang sakit tetap nak kena sihat, nak kena cari ubat dan sebagainya. Dia tetap nak sihat. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, dalam bidang pendidikan, iaitu kok mana sekalipun susah ekonomi, anak nak kena belajar. Yang dah belajar lepas SPM nak pergi college, nak pergi ke university. Jadi dalam bidang pendidikan ni pun tak habis. Maknanya mereka sentiasa cari jalan. Contoh sekarang kita terkurung macam ni, ya, dah 2 minggu lebih masuk minggu ketiga, ya. Yang paling laku sekarang ni adalah kelas-kelas online, tuition online, matematik online, semua sebab budak tak ke sekolah. Kan? Budak tak boleh pergi sekolah, paling laku. Kan? Cikgu-cikgu buat duit dengan kelas-kelas online. Berlambat-lambat kelas-kelas online tumbuh bagai cendawan. Ini maksudnya tadi peluang baru. Okey? Dan dalam bidang pendidikan memang takkan habis, ya, takkan habis. Dan sedikit yang keempat yang kurang sikitlah, tapi pun tak terjejas kecantikan.
kok mana sekalipun, orang kalau kita kata tengok, orang mesti nak cantik. Kalau orang perempuan keluar, mesti nak pakai bedak walaupun nipis. Keluar sikit, mesti nak pakai lipstick. Bila pakai lipstick pula, dia mesti nak pakai atas dan bawah. Takkan dia pakai atas, tinggal bawah hari ni. Kan? Esok pergi pejabat nanti, tengok kakak ni pakai atas saja. Bila orang tanya, kenapa pakai atas saja? Jimat. Kan? Sebab apa? Sebab musim susah. Tak ada. Dia mesti pakai. Ya? Lama-lama kontot lipstick tu mesti cari baru. Ini adalah bisnes yang akan maju. Jadi sebab tu mungkin kita perlu berubah. Saya tak kata semua orang mesti ubah ni. Ada bisnes dia yang mungkin berjalan seperti biasa, tetapi bisnes mereka yang terlibat dengan pelancongan kena mula fikirkan tentang apa yang saya cakap. Sebab apa? Pelancongan akan ambil masa untuk pulih. Ya? Kemudian mungkin kita terpaksa ubah model bisnes kita. Kenapa saya kata kita kena ubah model bisnes? Mindset kita kena ubah. Sebab bila kita selesai semua masalah ini, semua orang sangat berhati-hati dalam berbelanja dan ramai orang tak ada kerja, ramai orang tak ada duit. Jadi bila ramai orang tak ada kerja, ramai orang tak ada duit, ramai ada yang kena cuti tanpa gaji, ada yang kena buang kerja, bisnes baru nak naik, mereka akan cari peluang untuk cari duit. Jadi oleh sebab itu, kita kena ubah cara bisnes kita. Kita mungkin mula fikirkan, sebelum ni kita tak buat commission base, kita mula buat commission base. Mungkin kita pakai jenis dropship, sebab orang masa tu dia nak cari duit tapi dia tak ada duit. Kan? Maksud dia nak berniaga tapi dia tak ada duit. Jadi kita ada bisnes, jadi kenapa tak kita gunakan bisnes kita tu tadi yang sedia ada, tapi kita tukar model bisnes itu dengan buat dropship misalnya, ataupun cara affiliate. Malah, jangan terkejut, selepas COVID-19, mana-mana syarikat yang buat network marketing, maka mendapat sambutan yang sangat hebat. Saya dah berapa kali dah fasa ekonomi Malaysia ni. Tahun 80-an saya lalui, tahun 90-an saya lalui, tahun 2000 saya lalui. Kan? Saya dah 3-4 kali dah fasa ekonomi Malaysia. Tapi ini yang paling teruk lah kan. Dan saya dapati ketika ekonomi Malaysia ni, business networking ni berkembang sebab orang nak berniaga modal tak ada. Jadi dia nak modal kecil atau kalau boleh tanpa modal, nak berniaga cari duit. Semua orang akan cari duit. Jadi oleh sebab itu, ubah cara bisnes kita. Kemudian kita kena ubah cara bisnes. Tadi model bisnes, cara bisnes kita. Ya, kita tak boleh mungkin buat secara seperti dulu. Nak buat meeting seperti biasa, nak buat kumpul orang ramai-ramai, nak bagi talk ramai-ramai, nak buat preview ramai-ramai, nak buat expo besar-besar, kan? Nak berkumpul, buat jualan secara warung ataupun dia panggil tu, buka booth banyak-banyak. Mungkin kita nak sampai ke tahap macam tu akan makan masa. Jadi sekarang masa untuk kita belajar buat bisnes secara online. Dan biar saya beritahu, buat bisnes secara online pun, kita tengok apa berlaku dengan misalnya Facebook. Facebook sekarang ni, ramai orang merungut apabila mereka buat FB Ads. Okay, saya memang terlibat dengan buat FB Ads sebelum ni. Dulu kalau kita letak 1,000, kan, dia boleh pergi reach banyak, dia boleh pergi. Banyak dia boleh pergi. Sekarang letak 1,000, dia pergi pun pelan. Kenapa? Kerana terlalu banyak orang dah mula masuk dalam buat FB Ads. Jadi oleh sebab itu, dalam bentuk marketing online pun kena ubah. Dia akan lebih kepada tribe marketing. Tribe marketing ni maknanya apa? Dia mula, kita kena bina orang yang suka kita, orang yang seronok dengan produk kita, orang yang follow kita, orang yang ikut kita. Maknanya kena buat satu tribe. Macam mana kita nak bina tribe? Pertamanya sekali, kita kena mula daripada sekarang, mula bagi nilai, bagi value kat orang, bagi knowledge, kita educate orang tentang apa yang kita sedang nak lakukan. Kita bagi penjelasan, kita bagi penerangan, kita bagi maklumat, kita bagi info, kita bagi, jadi orang ikut kita ramai. Kan? Orang ikut kita ramai. Kita nak cerita pasal apa? Orang kita tengok kadang-kadang orang tak siapa-siapa buat FB live, bila buat FB live tak siapa-siapa buat, tapi kita tengok begitu banyak orang ikut, follow, sampai viewer beribu-ribu. Kenapa? Sebab dia mula bercakap, dia mula orang follow dia jadi tribe dia. Baik,
maka ketika itu mudahlah kita nak memasarkan produk dengan orang yang follow kita, orang yang percaya kita. Jadi mulai sekarang, ni cuti banyak ni, mula give value. Kan? Jangan fikir nak mengambil, asyik nak mengambil je, tak. Bagi nilai. Kan? Educate orang, berkongsi ilmu. Kan? Bila kita berkongsi, orang follow kita. Bila orang follow kita, mudah kita buat bisnes dengan orang. So tribe marketing sangat penting. Dan selepas ni juga kita kena ubah cara bisnes kita. Kalau dulu kita duk cari untung besar-besar, sekarang kita mulalah fikir untung kecil-kecil pun jadilah. Sebab apa? Sebab kita nak pergi dalam bentuk volume, dalam bentuk quantity. Sebab orang semua pun dalam susah. Semua orang susah. Dan kita, bukan orang tak nak support bisnes kita. Kita tidak boleh tamak dah masa ni, selepas ni. Kita kena jangan sesekali tamak, ambil kesempatan dan sebagainya. Ubah cara fikir kita, mindset kita. Biarlah untung kecil pun tak apa. Kan? Tapi asalkan ramai yang menyokong perniagaan kita. Ya? Dan mungkin yang terakhir lah, ini yang terakhir yang perlu ubah mungkin ialah size bisnes kita. Ya, seperti mana kita tengok yang syarikat-syarikat besar, korporat pun mula mengecilkan saiz bisnes, apatah lagi kita. Mungkin kita mula fokus kepada jabatan-jabatan yang penting dulu, ya, bahagian-bahagian yang penting dulu, fikirkan bahagian marketing dulu. Mungkin kita kena outsourcekan sebahagian daripada kerja-kerja kita yang selama ni kita buat di syarikat kita, bahagian design apa semua mungkin kita dah kena bagi pada orang, ya, sebab kita dah tak mampu bergerak seperti sebelumnya. Okey? Jadi ini perkara yang kita kena ubah daripada sekarang, kena fikir supaya kita cepat merebut peluang selepas ini. Jadi kalau nak bangkit, ada 3G yang saya senaraikan kat sini. Pertama, global thinking. Yang kedua, goodness. Dan yang ketiga adalah greed. Greed. Jadi ada tiga perkara tu. Global thinking maksudnya apa? Kita mula ada idea-idea yang baru, ya, tentang idea baru ni, cetusan idea baru kadang-kadang dari tak semestinya mesti sesuatu yang baru tu betul-betul baru. Kadang-kadang kita menggunakan pemikiran inovatif. Kita tengok apa orang buat, kita ubah sikit. Kita tengok di luar apa yang dapat dijual, kita ubah dan untuk sesuaikan dengan suasana di Malaysia. Ya, kita fikir cara baru, kita tengok dunia luar, global thinking. Yang kedua, sangat penting adalah goodness, iaitu akhlak kita yang baik, integriti kita, kejujuran kita. Biarlah kita ni jadi orang yang dipercayai, sebab orang akan suka berurusan dengan orang yang dipercayai. Dan yang ketiga, untuk kita bangkit semula adalah greed. Greed ni maknanya apa? Greed ni maknanya istiqamah, tak peduli apa orang nak katalah. Kita jalan terus, kan? Orang kata tak boleh, orang kata susah, orang kata tak, untungnya tak besar, orang kata apa. Kita jalan terus, buat, kumpul pengalaman, ya, dan insya-Allah bila kita tabah, bila kita gigih, greed dalam kata orang putih, insya-Allah kita akan dapat keluar dengan cepat daripada masalah ataupun kesusahan yang sedang menimpa kita. Okey, jadi 3 benda ni penting sangat-sangat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tukar mindset kita. Ya, secara tak langsung kita simpulkan, kena tukar mindset kita. Dan bila kita tukar mindset kita, maka dia akan tukar cara fikir kita, dia akan tukar pengalaman kita, dan kita akan dapat hasil yang baru. Sebab setiap keputusan, setiap keputusan yang kita buat itu adalah pilihan kita. Setiap tingkah laku yang kita behavior kita, tingkah laku kita, itu adalah juga pilihan kita. Sikap kita dengan orang, sikap kita dengan pelanggan, itu juga adalah pilihan kita. Bagaimana kita bertindak balas dengan komplain orang, bagaimana kita bertindak balas dengan musuh pesaing kita, itu adalah pilihan kita. Jadi oleh sebab itu, semuanya adalah pilihan. Jadi oleh sebab itu, kita pilihlah untuk buat satu keputusan yang baik. Kita kena faham, walaupun kita terpaksa semula daripada bawah pun tak mengapa. Yang penting kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita, kan? Walaupun terpaksa bermula daripada bawah, mulalah, kan? Tak jadi masalah pada kita. Okey, dan ada sikit kata-kata mutiara yang saya dah pilih, iaitu dalam hidup kita ni sebenarnya, apa yang berlaku selepas ini, 10% adalah disebabkan
keadaan atau persekitaran, tetapi 90% adalah bagaimana kita respon kepadanya. Okey. Apa yang berlaku selepas COVID? COVID ni memberikan kesan 10% saja kepada siapa kita selepas ini. 90% adalah bagaimana kita respon, bagaimana kita bangkit, bagaimana kita kata pada diri kita, kan? Mungkin orang kata, Dr. Tengku Asmadi bercakap senanglah, dia tahu tak aku tak ada modal. Memang betul. Sebab semua orang bila mula nak bisnes, kecuali mereka yang ada funder, semua mula dengan tidak ada modal. Kalau tuan-tuan pernah berniaga, tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah bermula dengan tidak ada modal. Saya berniaga dengan bermula dengan tidak ada modal. Jadi oleh sebab itu, ya, itu hanyalah alasan. Mula semula, bangkit pelan-pelan, dan insya-Allah, ya, kita akan keluar daripada masalah yang bersama. Dan sebelum saya tutup FB Live saya ni, saya menyerulah kepada sesiapa kalau nak bersama dengan saya lagi selepas ini, boleh. Okey, ini adalah merupakan channel Telegram saya, channel Telegram. Sebab mudah bagi saya, dia ada dua channel Telegram. Yang pertama tu DTA NLP tu, itu adalah channel Telegram yang mana saya berkongsi tentang NLP, sebab saya adalah merupakan seorang certified NLP, ya. Saya dah lama, daripada tahun 90-an lagi saya menggunakan NLP dalam urusan saya, dan banyak saya kongsikan dalam channel tu. Dan bagi mereka yang ada anak-anak, okey, yang ada anak-anak, mereka bolehlah ikuti power parenting saya. Dan kalau selepas ini ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang nak berhubung dengan saya, bolehlah menghubungi salah satu cara yang saya tunjukkan, sama ada melalui Facebook, Instagram, ataupun email. Dan di bawah itu adalah nombor. Itu bukan nombor pertama, ya, itu nombor kedua. Saya tak boleh nak bagi nombor yang pertama ni, nanti tak tidur saya. Nombor kedua ni senang. Ada ketika saya tengok, ada ketika saya tak tengok, tapi itu tetap nombor saya, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat cukuplah apa yang dapat saya kongsikan dalam masa 40 minit ni. Sebenarnya lebih kurang saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kalau ada jemputan, saya akan bincangkan dan kupas lagi beberapa perkara berkaitan dengan keusahawanan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.